Baik, untuk jam ini pula kebiasaannya saya akan kupas cerita daripada rakan wartawan saya yang keluar untuk membawakan laporan tertentu pada hari yang sama. Tapi untuk hari ini pula lain sedikit kerana saya ingin mendapatkan cerita di sebalik hampir 5 tahun berkecimpung dalam dunia kewartawanan dan bertugas di dalam bilik berita. Anda pastinya mengenali Syaf Shukri Jalil, penyampai Astro Awani, Awani 745 dan juga Awani Borneo, dan banyak lagi lah sebenarnya perkembangan terkini yang dibawakan oleh Syaf. Dan saya sekarang ini bersama dengan Syaf kerana apa yang istimewanya, apa yang membuatkan saya terpanggil untuk bercerita dengan Syaf hari ini adalah kerana hari ini merupakan hari terakhir dia bersama dengan Astro Awani. Jadi Syaf, mungkin nak dikongsikanlah juga kepada penonton ke mana agaknya hala tuju Syaf selepas ini, dan mungkin nak tanyakan jugalah apa agaknya perasaan dalam menghitung jam-jam terakhir di Astro Awani hari ini, Syaf. Pertama sekali terima kasih kepada Faris. Saya tak menjangkakan ini sebenarnya sebab yalah, last day just nak nak enjoy the moment bersama dengan rakan-rakan setugas di pejabat. Saya akan sebenarnya dah lebih daripada 5 tahun beberapa bulan lah, hampir nak masuk tahun ke-6 sebenarnya saya di Astro Awani dari tahun 2017, dan banyak sebenarnya kenangan yang saya dah cipta di sini. Saya seronok bila saya melangkah masuk ke Astro Awani buat pertama kalinya dengan perasaan yang cukup gementar. Selama ni saya diberi tugasan ataupun saya ditempatkan di beberapa section lah. Contohnya saya pernah terlibat secara langsung dengan segmen Kini Trending, Awani Extra, Kompak, Buletin Awani, dan menjelang tahun kedua saya dapat peluang untuk explore lagi banyak perkara yang menarik seperti di bawah di bawah ex-CEO kita sebelum ini, Suhaimi Sulaiman. Saya dapat buat Awani, Rupawan Awani. Saya terlibat secara langsung dalam PRU ke-14 di bahagian data raya. Saya kongsi fake news semua tentu, dan banyak sebenarnya kenangan, Faris, dan saya akan meneruskan langkah saya bukan saya akan menyambung pengajian saya selepas ini. Saya akan fly ke United Kingdom pada hari Jumaat, dan ya itulah. Dan Syaf juga sebenarnya salah seorang senior yang saya boleh kata saya look up tu lah. Apa-apa saya nak bertanya apa-apa memang saya boleh berharapkan kepada Syaf sendiri. Dan mungkin saya nak tanyakan juga lah kepada Syaf, apa agaknya pengalaman yang membuatkan Syaf boleh sampai ke tahap yang Syaf berada pada hari ini, Syaf? Satu, di Astro Awani sokongan daripada rakan-rakan, daripada bos-bos tu memang ada. Alhamdulillah, saya sentiasa disokong, dan di sini kalau yang menariknya, kalau ada apa-apa sebarang usulan atau cadangan yang nak dibawa ke tengah ataupun nak ditunjukkan kepada masyarakat umum, kita sentiasa boleh, you can always ada sesi brainstorming dengan you punya bos, and you dapat maklumat tu secara langsung, first hand daripada penganalisis atau apa-apa, you boleh kongsikan, but then again maklumat tu kena reliable lah. And then di Awan ini menariknya satu sebab saya, macam saya cakap tadi, Faris, saya terlibat secara langsung dalam PRU ke-14 dan dalam PRN Sarawak tahun lepas, bulan 12 saya dihantar ke banyak bahagian di Sarawak, dan saya dapat explore sendiri the life of people. Saya dapat tengok sendiri, every single places that I went to, saya dapat tengok macam mana kesukaran ataupun apa sebenarnya rakyat ataupun golongan-golongan macam saya di luar sana, golongan belia khususnya, mahukan daripada pentadbiran kerajaan yang terbaru. Dan cerita-cerita yang orang tak nampak sebenarnya lah. Kalau sebagai wartawan ni, Faris sendiri pun, dan saya pasti rakan-rakan wartawan di luar sana akan ada dapat momen exclusivity di mana yang kita tahu dulu cerita-cerita penting ni, cerita-cerita besar ni, kita dapat peluang dulu untuk kita meneroka dan kita kongsikan bersama dengan orang ramai. Jadi itu antara benda yang akan pasti saya rindui, dan saya harap yang macam saya mengharapkan yang Astro Awani akan terus maju, akan terus ke depan lagi sebagai jenama berita paling dipercayai di Malaysia dah 5 tahun berturut-turut, dan membawa nama Astro Awani keluar tu memang satu yang sangat-sangat membanggakan bagi saya lah. Dan saya berterima kasih atas peluang dan sokongan kerjasama yang diberikan oleh rakan-rakan di sini. Saya tak nak cakap panjang, nanti saya sedih. Tapi banyak lagi masa yang kita ada sebenarnya, Syaf. Banyak masa lagi. Banyak lagi masa. Okay. Tapi mungkin nak tanyakanlah juga pada Syaf. Kita tahu tugasan sebagai seorang wartawan yang berat. Banyak benda-benda yang kita perlu filter sebelum kita kongsikan kepada rakyat Malaysia. Apa agaknya mungkin momen yang paling Syaf
takkan lupakan? Mungkin, yelah kita tak naklah cerita-cerita pasal Yelah. cabaran dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan juga kepada kami apa agaknya momen-momen yang seronok yang mungkin Syaf takkan lupakan nanti sampaikan ke UK katanya tadi akan membuatkan Syaf tersenyum kalau lihat momen-momen tu. Oh, banyak. Actually Baik banyak. baik di dalam bilik berita dan juga di lapangan lah kalau boleh kongsikan dua-dua. Banyak. Dia seronok je dekat sini walaupun ada masa yang sangat-sangat stres. You know, bila kita ada event-event yang besar, ada kematian-kematian individu yang berprofil tinggi, pastinya suasana tu macam agak tension sebab you need to get the news as fast as you can, you know. Kita sentiasa berada di hadapan, jadi kita nak cepat. Tapi on the other side tu kalau macam ada hari-hari yang macam mungkin a bit dry, jadi hari-hari tu macam banyak je peristiwa yang berlaku, tapi you know you can always handle the situation. Saya seronok, paling saya tak boleh lupa sebenarnya lah. Sewaktu saya terlibat dalam sondaran PRU 14, saya buat data raya. Jadi bahagian data raya ni saya buat fake news juga. Jadi dekat situ macam terlampau, kalau macam ada berita-berita ataupun sesuatu maklumat yang disebarkan di Twitter, di Facebook, laman media sosial secara amnya lah. Jadi saya punya department ni perlu dapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa dulu sebelum benda tu betul atau sebaliknya, sebelum kita boleh buat write a report about benda yang dah tersebar tu lah. Jadi kenangan saya macam every time kita nak dapatkan orang kata pengesahan daripada pihak kuasa, tak ada masa jelah kita hari-hari kacau pun mestilah marah kan, hari-hari kacau. Jadi ada waktu yang saya pernah dimarahi, tapi itu semua normal, Faris. Bila kita berada di lokasi kita kena marah dengan certain individu tu benda biasa. Jadi actually terlampau banyak yang nak dikongsikan dan ya, saya harap macam pengalaman-pengalaman ni boleh membawa saya lebih baik di waktu akan datang, you know, dan belajar dengan lebih baik cemerlang. InsyaAllah. Itulah. Banyak kenangan sebenarnya. Pengalaman itulah yang mendewasakan kita sebenarnya, dan juga kita sebenarnya dekat sini almost every day kita ambil teguran daripada pihak-pihak editor dan sebagainya. Mungkin Syaf boleh kongsikan apa agaknya teguran, mungkin daripada siapa teguran tu yang membuatkan Syaf rasa macam bersemangat untuk bekerja sebagai seorang wartawan. Yalah, mungkin ada time mungkin Syaf pernah ada rasa down dan sebagainya. Apa teguran tu daripada siapa? Actually a lot, Faris. Macam I think most of the editors dalam newsroom ni sangat-sangat, you know, ada sifat yang macam tegur on the spot, which is very good. You salah, tegur on the spot, no hard feeling, deal with it. You know, kalau macam of course lah, banyak saya bekerja dengan daripada shift pagi masuk ke tengah hari, saya pernah kerja shift malam, and saya pernah bekerja dengan semua editor di sini. Tapi sekarang ni saya memang stick di Noon dan juga Awani Borneo. Beberapa editor macam yalah, teguran tu sentiasa ada. It's just that macam mana you terima teguran tu. Kadang-kadang ialah kita pun sedar, kadang-kadang pengetahuan kita terhadap sesuatu subjek tu tak menyeluruh. You have to read more. Kalau you baca kurang, of course you dapat maklumat kurang. So certain editors will eventually come to you and ask you punya content cukup ke tak, what else you want to ask, dia akan tanya. Which is good. In a way dia buat kita lebih bersedia, buat kita lebih berpengetahuan bila kita nak menyampaikan maklumat tu, especially when you do breaking news. Breaking news memerlukan tahap kepantasan untuk berfikir dengan cepat dan ada bahan rujukan yang baik, dan ada kalanya, yalah, saya sebagai manusia biasa, ada kalanya kadang-kadang kita tak dapat nak handle situation kan, so akan ada editors yang akan masuk, you know, macam kadang-kadang message, okay, maklumat ni kurang, tambah ni, baca ni. Semua on the spot. Tapi I would say that kepada adik-adik mungkin yang nak jadi wartawan nanti kena tabahlah, sebab of course ada yang garang, tapi it's how you take it. You know, so macam mana you terima arahan, macam mana you terima teguran tu, macam mana you terima kritikan, it's all on you, yourself. Macam saya, alhamdulillah, diberi peluang bekerja dengan hampir ke semua editor di sini. Semuanya sangat-sangat membantu, dan memang of course kita nak tengok kita punya show tu every time berada di udara dengan lancar, and of course ada substance yang strong to be delivered to the whole Malaysian especially. Dan sekarang ni lebih kurang 2-3 jam lagi sebelum Syaf meninggalkan Astro Awani. Syaf, selepas ini Syaf ingin diingati sebagai bagaimana? Individu yang bagaimana selepas ini sebaik melangkah keluar daripada Astro Awani? I'm just a normal person, Faris. Saya sangat sebab saya tahu niat saya datang hanya untuk bekerja dan membuat kerja dan buat apa yang disuruh, dan inilah satu yang memang saya nak dari kecil. Saya tak kisah orang nak ingat saya ke tak apa, because this is the dream job that I dari kecil memang nak jadi wartawan, memang nak jadi penyampai berita. Jadi
mungkin ada part yang sentimental untuk rakan-rakan saya di sini. Of course, saya pagi tadi masuk pun dah, when I look at my makeup artist pun saya dah sedih. Ini kan lagi kawan-kawan yang rapat, sangat-sangat rapat. Jadi Apa agaknya yang paling sentimental sekali lah bagi Syaf? Mungkin kalau nak luahkan kat sini pun boleh je cerita. a lot. Banyak. Saat saya ada satu teringat ke ini saya nak flashback back into 2018, 2019 atau 2018 saya tak ingat. Saya adalah part yang tentu sebab saya betul-betul tak sihat, and saya sesak nafas waktu tu. Waktu saya live tu, saya sesak nafas, something happen, and then saya punya kawan rakan sekerja ataupun Zul lah, editor tentu, bawa saya keluar daripada newsroom naik wheelchair. And I think itu antara saat yang saya kenang lah, of course, sebab when you're sick, there's always people yang, even though semua orang busy, dekat sini macam ada part masing-masing yang you kena buat, tapi bila you tak sihat, bila people will always take care of you. And saya ingat saya naik wheelchair dengan saya pakai blazer semua, Faris, pergi ke hospital untuk menerima rawatan. Mungkin ialah okey, soalan terakhir, apa agaknya mungkin harapan Syaf untuk Esrawani selepas ini dan juga untuk warga kerja di Esrawani? Ini adalah rumah kedua saya, Faris. Saya banyak belajar di sini, alhamdulillah. Saya membesar di sini, saya diberi peluang macam-macam. Ashwat Ismail selalulah bagi saya peluang, alhamdulillah. Rakan setugas saya di meja Borneo, di meja tengah hari, always the doa tu memang nak sentiasa melihat Awani terus sukses ke depan, menjadi terus jenama berita paling dipercayai di Malaysia mungkin untuk tempoh 30 tahun akan datang, dan terus maju jaya. InsyaAllah kalau diberi peluang, mana tahu satu hari nanti saya akan kembali di rumah kedua saya ini. InsyaAllah. Itu semua mungkin Allah dah tentukan. In the future, kita tak tahu bagaimana rezeki Syaf selepas ini. Itu dia pahit manis dunia kewartawanan yang dikongsikan oleh Syaf Shukri, penyampai Esrawani yang akan berlepas ke United Kingdom Jumaat ini. Dan kami di Esrawani pastinya akan mendoakan semoga Syaf sentiasa sukses dalam kehidupan, dan InsyaAllah. semoga semua urusan Syaf berjalan dengan lancar. Itu cerita untuk hari ini. Saya kira itu saja untuk cerita petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.